qala hadha siratun alayya mustaqim. Okey. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, betul ya? Muka surat 264 ayat yang ke-40. Betul, Ustaz. Illa melainkan ibadaka hamba-hambamu minhum di kalangan mereka maksudnya di kalangan hamba-hamba Allah lah al-mukhlasin. Terjemah mukhlasin ikhlas satu. Satu lagi terjemah mukhlasin terpilih. Satu terjemah mukhlasin ikhlas. Satu lagi terjemah mukhlasin terpilih. Dua-dua boleh. Okey. Tolong terjemahkan dia. Puan Salasiah boleh? Puan Salasiah. Ayat 39 dengan 40. 39 minggu lepas. Hari ni ayat 40. Boleh tak dua ayat? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Iblis berkata, Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. 40. Melainkan hamba-hambamu di kalangan mereka terpilih. Okey. Terima kasih Puan Salasiah. Syaitan, Iblis, dia minta izin dengan Allah nak sesatkan manusia sampai hari kebangkitan lepas mati. Allah Ta'ala kata tak boleh. Sampai kiamat pertama pula dah. Sampai sekali pertama je. Lepas tu kena mati sama-sama dengan orang lain. Okey. Lalu, minggu lepas kita share kan doa yang agar Allah pelihara kita. Agar Allah pelihara kita, selamatkan kita daripada gangguan syaitan depan belakang kiri kanan. Syaitan kata pada Allah SWT, kau akan sesatkan hamba-hamba kamu kesemuanya, kecuali hamba-hambamu di kalangan mereka yang terpilih ataupun mukhlasin. Tuan-tuan dan puan-puan, ada beza antara orang mukhlasin dengan orang mukhlisi. Orang mukhlisi ni adalah orang yang ibadat dia untuk Allah semata-mata. Kita lah kan. Kita solat subuh tadi untuk Allah. Solat zuhur, asar, maghrib, isyak, semua untuk Allah. Itu mukhlisi. Betul? Mukhlisi. Perkataan kita sekarang, mukhlasin. Mukhlasin dengan lam baris atas. Betul tak? Lam baris atas. Cuba kita tengok perkataan surah Al-Bayyinah. Ya, surah Al-Bayyinah. Tolong baca Puan Izawani, surah Al-Bayyinah. Juz Amma. Surah Al-Bayyinah, muka surat 598. Ayat 5. 598 ayat 5. Surah bawah, bukan surah atas, surah bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Okey, terima kasih Puan Izawani. Mengikhlaskan ketaatan. So ayat dia mukhlisin, mim, kha, lam, sad, ya, nun. Dua-dua perkataan surah ni, surah ayat kita sekarang dengan ayat yang dibaca tadi, ayat 5 surah Bayyinah, sama je hurufnya. Bezanya ialah ayat kita sekarang mukhlasin, lam baris atas. Ayat ni pula lam baris bawah. Mukhlisin ni adalah orang yang dia semayang, dia korban, dia bayar zakat semata-mata kerana Allah. Baguslah ni. Dia semayang bukan kerana berhala, bukan kerana tokoh, bukan kerana patung, bukan kerana
gerhana bulan, gerhana matahari, bukan kerana benda lain. Dia sembahyang semata-mata kerana Allah. Okey, ini mukhlisin. Okeylah. Mukhlasin ni, tuan-tuan dan puan-puan, mukhlasin ni ialah orang yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk Allah. Itu maksud dia mukhlasin. Ada orang yang, kita lah kadang-kadang termasuk, solat subuh semata-mata kerana Allah. Awal waktu, bagus. Semata-mata kerana Allah, bagus. Solat zuhur pun, alhamdulillah, awal waktu, semata-mata kerana Allah, bagus. Jadi kita solat subuh dengan zuhur sebagai orang yang mukhlisin. Kita telah solat subuh dengan zuhur sebagai orang yang mukhlisin. Tapi, tuan-tuan dan puan-puan, daripada subuh sampai zuhur tu panjang tempoh masa dia kan? Ni subuh, ni zuhur. Ni solat subuh, ni zuhur. Daripada subuh habis lebih kurang 6 suku semayang, 6.20 kat surau, sampai pukul 1, berapa jam tu? Lebih kurang dekat 6 jam. Ya ke? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Kat 7 jam. Jadi lebih kurang dekat 7 jam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ada masa kita buat maksiat, ada masa kita tengok maksiat, ada masa kita dengar maksiat, ada masa kita cakap maksiat. Dalam masa 7 jam ni. Jadi orang yang solat subuh berjemaah awal waktu, ikhlas semata-mata kerana Allah. Zuhur pun sama awal waktu, ikhlas semata-mata kerana Allah. Tapi antara subuh dengan zuhur, macam-macam dosa maksiat dia buat. Macam-macam dosa maksiat dia buat. Maka orang tu hanya mukhlisin dalam ibadat, kat sini dengan kat sini. Adapun hidup dia bukan untuk Allah, untuk nafsu syahwat keinginan dia. Untuk nafsu syahwat dan juga keinginan dia. Itu beza mukhlisin dengan mukhlasin. Jadi syaitan kata pada Allah dalam ayat kita sekarang, aku akan sesatkan semua mereka kecuali orang-orang yang terpilih di kalangan hamba-hambamu. Siapa yang terpilih tu? Orang yang seluruh hidup dia untuk Allah. Dia fikir hidup dia ni seluruhnya untuk Allah. Bukan masa semayang ni untuk Allah. Bukan masa semayang Allahu Akbar, tu je untuk Allah. Tak, seluruh hidup dia untuk Allah. Jadi bila seluruh hidup dia untuk Allah dengan orang yang semayang sahaja untuk Allah, beza dia apa? Bezanya ialah orang tak semayang, dia semayang sungguh-sungguh. Okey, aku dah selesai. Aku dah tunaikan kehendak Tuhan aku, Allah. Sekarang aku nak tunaikan kehendak nafsu aku pula. Apa nafsu dia nak buat? Apa keinginan dia nak buat, benda halal ke haram ke tolak tepi dulu, janji kena dengan jiwa nafsu dia, maka dia bukan mukhlasin. Jadi orang yang walaupun jaga semayang, tapi hidup dia masih lagi belum rasa untuk Allah sepenuhnya, dia senang dihasut, dia rosakkan oleh syaitan. Dia senang dihasut, dia rosakkan oleh syaitan. Tapi orang yang mukhlasin, dia tahu kehidupan dia untuk Allah. Dia hidup kerana Allah, mati kerana Allah, bukan sekadar ibadat je untuk Allah. Dalam ayat surah Al-A'raf ada, dalam doa iftitah kita pun ada. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 150. Ingat 150 boleh? 150. 150 ayat 162. Tolong baca dia. Wan Nur Zakiyah. Boleh Wan Nur Zakiyah. 150 ayat 160. Ini juga yang kita baca. Boleh Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa melakukan kebaikan mendapat balasan 10 kali ganda amalannya. Macam silap je. Ayat 162. 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nampak Semayang aku, selain semayang aku, ibadat-ibadat haji aku, hidup aku, mati aku untuk Allah. Kita ini alhamdulillah semayang untuk Allah, ibadat-ibadat haji, ibadat-ibadat lain untuk Allah, betul. Semayang, puasa sunat, solat sunat, baca Quran, zikir untuk Allah, betul. Kita alhamdulillah dah termasuk. Solati wa nusuki untuk Allah, ya betul. Tapi wa mahyaya wa mamati ni ya ke untuk Allah? Kita tanya diri kita, bukan cek orang lain, bukan periksa orang lain. Betul ke hidup aku ni untuk Allah semata-mata? Betul ke hidup aku ni untuk redhakan Allah sepenuhnya? Kita tak semayang betul lah kerana Allah. Tapi antara waktu semayang tu kita banyak masa lapang malam-malam lepas isyak ni sampai subuh esok, banyak masa free ni. Adakah kita hidup untuk Allah ataupun kehendak nafsu kita? Apa nafsu kita nak, kita ikut. Apa nafsu kita nak buat, kita buat je. Kalau tanya kenapa? Saya dah semayang. Saya dah tunaikan dah kehendak
Allah pada saya. Ya, baguslah tunai semayang. Tapi hidup awak yang lain, awak boleh ikut kehendak awak suka hati ke? Tak. Sebab tu mukhlasin ni maksudnya orang yang dia bagi seluruh hidup dia untuk Allah. Seluruh hidup dia hanya fikir untuk meredhakan Allah. Seluruh hidup dia tak berniat langsung, dia ada keinginan langsung untuk memurkakan Allah. Ini baru orang mukhlasin. Ini baru orang mukhlasin. Jelas maksud saya? Orang mukhlasin adalah orang yang hidup dia seluruh untuk Allah. Jadi orang yang macam ni, syaitan senang tak nak rosakkan dia? Susah. Setiap kali syaitan ajak dia buat dosa maksiat, aku ni hidup untuk Allah. Takkanlah aku nak gembirakan nafsu aku ikut cakap syaitan. Dalam masa yang sama aku abaikan larangan-larangan Allah. Tak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita yang masih jaga semayang, kita yang jaga semayang, kita yang ngaji kadang-kadang tahajud, tapi masih buat dosa maksiat. Kerana apa? Kita masih belum sedar yang hidup kita sepenuhnya untuk Allah. Bukan masa semayang saja kita untuk Allah. Jadi bagaimana nak jadikan diri kita ni seluruh hidup untuk Allah? Bagaimana nak jadikan diri kita ni seluruh hidupnya untuk Allah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang benar-benar sayang isteri dia. Ni contoh, ni sekadar contoh. Tak ada kaitan dengan siapa-siapa, bukan nak cerita siapa-siapa, ni contoh. Orang yang benar-benar sayang isteri dia, kan? Dia tidak akan membuat isteri dia terasa hati walaupun sikit. Dia ni takkan bermesej dengan perempuan lain, takkan keluar dengan perempuan lain, takkan ada perempuan lain dalam hidup dia. Tapi dalam masa yang sama, kalau berjalan dengan isteri dia takkan pandang pun perempuan lain. Dia takkan pandang pun perempuan-perempuan lain bila jalan dengan isteri dia. Sebab apa? Bila dia pandang saja perempuan lain, bila masa dia berjalan dengan isteri dia tahu perbuatan tu akan menyebabkan isteri dia terasa hati, kecil hati, mungkin marah, cemburu dan sebagainya. Dia oleh kerana sayang isteri dia, setiap masa dia tak akan buat perkara-perkara yang buat isteri dia rasa hati, kecil hati, marah dan sebagainya. Apa maksud saya? Dia tak ada kata apa kat isteri dia, saya dah bagi duit belanja, saya dah bagi makan, minum, pakaian tempat tinggal, suka hati saya lah. Lepas ni saya nak tengok siapa, nak keluar makan dengan siapa, nak jumpa perempuan mana, suka hati saya lah. Saya dah bagi makan kat awak, dah bagi duit belanja, bagi rumah tempat tinggal. Boleh cakap macam tu? Tak boleh. Kalau macam ni, orang ni masih lagi belum kita kata sepenuhnya hati untuk isteri dia sahaja. Sama lah juga, saya dah sembahyang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, awal waktu lagi. So sekarang suka hati saya lah, saya nak buat apa? Saya nak tengok benda-benda maksiat ke, nak cakap maksiat ke, nak pergi tempat maksiat ke, suka hati saya. Dia orang macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia belum mukhlasin lagi untuk Allah. Dia macam mana nak jadi orang mukhlasin untuk Allah? Cinta Allah kena ada. Sebagaimana suami tadi, dia tak nak buat isteri dia terasa hati, kecil hati. Dia tak nak buat isteri dia marah. Dia tak nak buat isteri dia cemburu. Dia akan jaga diri dia setiap masa. Setiap masa dia tak akan buat perkara-perkara yang dia tahu. Kalau isteri dia tahu, isteri dia akan marah, terasa hati, kecil hati. Dia tak sampai hati nak buat isteri dia marah. Contoh. Sama lah juga orang yang mukhlasin, hidup dia untuk Allah. Setiap masa dia fikir, aku tak nak buat langsung apa yang Allah Ta'ala murka. Tak nak buat langsung apa yang Allah Ta'ala marah. Kalau tak, kita akan jadi macam yang pertama tadi. Aku dah sembahyang subuh hari ni. Siap jadi imam lagi. Aku dah solat zuhur, asar, maghrib, isyak. So sekarang aku nak buat apa aku suka. Orang macam ni belum mukhlasin. Okey, baik. Ini kata-kata syaitan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pula? Sama ayat baru, Ayat baru, ayat 41. Qala, dia telah berkata, ya Allah. Qala, dia telah berkata, Haza inilah siratun jalan alayya kepadaku mustaqim yang lurus. Inna sesungguhnya ibadi hamba-hambaku laisa tidak ada laka bagimu alaihim ke atas mereka sultanun kekuasaan, sultanun authority, power, kekuasaan, tidak ada. Illa melainkan man siapa yang ataupun orang yang, man siapa yang boleh, orang yang boleh ittaba'aka mengikutimu
Min daripada al-ghawi, orang-orang yang sesat. Al-ghawi, orang-orang yang sesat. Puan Zakiah, Tuan Haji Kamarudin ada ke? Puan Zakiah, Tuan Haji Kamarudin ada sekali ke tak ada? Okey, baik. Tuan Haji Kamarudin dia tak join Ustaz. Okey, baik. Dia ada, tapi dia tak join. Okey, tak apa. Tolong terjemahkan dia boleh? Tuan Haji Izali terjemahkan. Boleh Ustaz. 2 ayat 2 ayat. Ayat 41 dengan 42, 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, inilah jalan kepadaku yang lurus. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu ke atas mereka kekuasaan, melainkan siapa yang mengikutimu daripada orang yang sesat. Okey. Bahasa Tuan Haji. Allah jawab pada Iblis. Allah kata, inilah jalan menuju kepadaku yang lurus. Apa maksud dia? Orang mukhlisin dalam ibadat dia dan mukhlasin dalam hidup dia, inilah orang yang betul-betul menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mukhlisin dan mukhlasin dalam hidup dia, inilah orang yang betul-betul sentiasa berada atas jalan yang lurus. Orang yang sentiasa berada atas jalan yang lurus adalah orang yang semayang dia untuk Allah, ibadat dia untuk Allah, hidup mati dia untuk Allah. Ni orang yang berada atas jalan yang lurus. Orang yang berkefahaman, tak apalah nak buat apa pun, aku dah jaga semayang. Okeylah, dan dia jaga semayang. Ya, semayang penting, semayang wajib, semayang tu benda pertama akan disoalkan akhirat. Tapi bukanlah bermakna bila kamu dah jaga semayang, kamu ada lesen untuk buat apa kamu nak buat. Kamu ada lesen untuk buat apa kamu nak buat. Kita ada anak kita suruh belajar sungguh-sungguh. Dia dah belajar sungguh-sungguh, dia dapat result yang terbaik dalam peperiksaan. Bolehkah dia kata, mak, sekarang saya dah belajar sungguh-sungguh, saya nak buat apa saya nak buat, mak jangan halang. Saya nak sap rokok, saya nak lumba motor, saya nak kawan dengan kawan-kawan yang mak tak bagi saya kawan, suka hati saya lama. Boleh tak? Kita biarkan. Tak. Kerana apa? Kita suruh dia belajar rajin-rajin tu salah satu tanggungjawab dia. Sebab kita dah bagi duit, bagi makan, bagi duit belanja, tanggungjawab dia. Adakah bermakna lepas dia tunaikan tanggungjawab tu, dia boleh bebas buat apa dia nak buat? Mak, saya dah belajar sungguh-sungguh sebagaimana mak suruh. Sekarang suka hati saya lah nak buat apa pula? Tak boleh. Itu bukanlah anak yang baik. Anak yang baik, selain dia belajar sungguh-sungguh atas suruhan mak ayah dia, dia tahu apa mak dia suka, apa mak dia tak suka. Dia tahu apa yang akan menggembirakan mak dia, dia tahu apa yang akan memurkakan mak dia. Jadi seluruh hidup dia, di samping belajar sungguh-sungguh, dia akan jaga diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang mungkin boleh memalukan mak ayah dia, buat mak ayah dia keras hati, kecil hati dan sebagainya. Maka Allah kata, inilah jalanku yang lurus, jalan menuju kepadaku yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang seluruh hidup dia untuk Allah. Seluruh hidup dia untuk Allah. Dan Allah kata pada Iblis, sesungguhnya hamba-hambaku keseluruhannya. Seluruh hamba-hambaku, kau langsung tidak ada kuasa atas mereka. Kau tidak ada kuasa atas mereka, maksudnya dua terjemah perkataan kuasa. Pertama, kuasa yang zahir. Yang kedua, kuasa dari sudut logik akal ataupun dari sudut kita panggil hujah yang jelasnya. Sultan ni ada dua. Satu, sultan kuasa. Seorang yang dia berkuasa atas kita. Dia mungkin tak pandai, tak cerdik, orang tak berpelajaran, tapi dia raja. Dia ramai tentera, dia ramai pengawal, kita terpaksa akul apa dia suruh. Okay, sama ada kita di pihak yang benar atau pihak yang tak benar, apa dia cakap kena ikut jugalah. Walaupun dia punya perintah tu tak baik, dia punya surah tu tak baik, tapi kita takut dengan dia kerana dia ramai tentera, ramai pengawal, kita tak pasti ikut. Itu dipanggil dia menguasai tubuh badan kita keseluruhannya. Dia menguasai diri kita keseluruhannya. Itu dipanggil sultan yang pertama. Sultan yang kedua ialah kita dapat menundukkan seseorang dengan hujah yang jelas nyata. Saya watang seorang budak. Saya watang teruk budak. Nangis dia balik ngadu kat mak ayah dia. Ayah dia pun datang ke sekolah saya, bawa kawan-kawan 5-6 orang. Nak pukul saya lah. Contohlah ni Ustaz, kenapa watang anak saya? Sampai berdarah punggung dia Ustaz watang. Nak pukul saya ni. Dia orang datang dengan niat nak pukul saya. Ramai 5-6 orang. Saya seorang memang saya tak berani lah.
Tapi saya pun tunjuk kat dia. Mesti ni tuan tengok CCTV apa anak tuan telah buat. Tuan tengok apa anak tuan telah buat. Contohlah. Dia pun tengok-tengok kesalahan anak dia dekat CCTV. Saya pun tanya dia balik. Tuan rasa patut ke tak patut sewatan macam tu? Mana tuan nak? Tuan nak sewatan dia ke? Tuan nak saya nak buat report polis terhadap kesalahan dia? Contoh. Okey, kalau tuan tak setuju sewatan, tak apalah. Saya buat report polis kesalahan dia dengan CCTV. Contoh. Jadi tadi dia datang ramai-ramai 10 orang nak pukul saya. Memang dia orang berkuasa lah. Maksudnya mampulah nak pukul saya 10 orang tu. Saya tak mampu nak lawan. Tapi setelah bagi dalil-dalil, hujah-hujah yang jelas lagi nyata, kenapa saya rotan dia? Menyebabkan orang yang 10 orang tadi terpaksa tunduk. Okeylah, kalau macam tu dia terimalah. Dia tak jadi nak pukul saya. Jadi, yang kedua ni namanya sultan. Menguasai dari sudut akal dinamakan menggunakan hujah-hujah yang jelas nyata untuk menundukkan akal seseorang. Jadi saya telah berkuasa ke atas dia dengan cara menundukkan akal mereka 10 orang tadi dengan hujah yang jelas nyata. Kadang-kadang kita kuat dengan pegangan kita. Kita tak setuju dengan satu benda. Kita kata awak tak betul, awak salah, awak silap gini, kefahaman pula awak salah gini, Kita pun jumpa ni, dia ajak duduk sembang, dia pun terangkan. Dia tanya kita, kenapa awak kata kumpulan saya sesat? Saya pun jawab, kumpulan awak sesat sebab gini. Kedua gini, tiga gini. Ini 5 alasan kenapa saya kata kumpulan awak sesat. Jadi dia pun mula jawab satu-satu. Okey, baik. Yang pertama awak kata kami sesat sebab kami buat macam ni kan? Okey, ni dalil dia. Sebab ni kami buat macam ni. Ni jawapan kami, ni dalil kami. Kenapa kami buat macam ni? Lepas dia beritahu 5 dalil, 5 jawapan terhadap persoalan saya tadi, saya pun kata apa? Betul juga. Betul juga. Jadi dia telah ada sultan menundukkan saya dengan hujah-hujah dan dalil yang jelas daripada dia. Jadi Allah kata pada Iblis, Iblis, engkau tidak ada sultan terhadap hamba-hambaku. Maknanya Iblis tidak ada kuasa yang zahir untuk paksa kita buat dosa maksiat. Iblis kata, kalau buat dosa maksiatnya aku culik anak kau, aku jual. Contoh. Iblis kata, kalau kau tak buat maksiat aku suruh ni, esok aku potong gaji kau. Tak ada. Iblis tidak ada kuasa tersebut ke atas diri kita. Ataupun dalil yang kedua, sultan yang kedua tadi, Iblis tidak ada langsung dalil-dalil logik, hujah-hujah yang jelas nyata untuk paksa kita buat maksiat. Maksudnya kita saja tak nak buat maksiat, lalu Iblis kata buat je sebab boleh buat maksiat ni, jadi gini. Kita pun betul juga. Tak ada. Semua dalil Iblis, semua hasutan Iblis, semua bisikan-bisikan Iblis, semuanya sesat. Semuanya sesat. Tak ada orang yang normal dia akan kata betul juga. Tak ada. Sebab tu Allah kata, sesungguhnya tidak ada kepadamu terhadap hamba-hambaku sultan, baik yang menguasai badan ataupun menguasai fikiran. Ini samalah juga Iblis jawab pada kita lah ke akhirat nanti. Kita yang nak salahkan Iblis kan. Iblis kata, aku tak ada sultan pun kamu. Tengok 258 boleh. Dalam baca Puan Salmiah 258 ayat 22 surah Ibrahim. 258 ayat 22 surah Ibrahim. Ayat 22 Ustaz. Ya, 22 surah Ibrahim. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Dan syaitan berkata, ketika perkara iaitu hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, tetapi celalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang yang zalim akan mendapat azab yang pedih. Okey, terima kasih Puan Salmiah. Syaitan kata apa kat kita nanti? Kita yang nak salahkan syaitan. Iblis kata apa? Aku tak ada kuasa ke atas kamu. Aku ajak je kamu ikut cakap aku. Siapa semua? Aku ajak je. Aku hasut je. Aku ajak je. Kamu yang ikut cakap aku. Siapa semua? Nampak? Jadi syaitan akan berlepas diri. Allah berkata pada Iblis, syaitan, kamu tidak ada kuasa ke atas hamba-hambaku kecuali orang yang nak ikut kamu.
Orang yang nak ikut kamu, dia pilih untuk ikut apa yang kamu hasut, kamu janjikan penipuan, dia pilih nak ikut. Pilih untuk menerimanya. Maka mereka itulah orang-orang yang sesat. Mereka itulah orang-orang yang sesat. Tengok surah Sabah boleh. Dan syaitan pun betul-betul tunaikan apa yang dia janji ni lah. Tengok surah Sabah, tolong baca dia. Puan Suraya Haidar, boleh? Puan Suraya Haidar. Surah Sabah, saya cari pula surah Sabah. Okey, muka surat 431. 430. 430 ayat 20-21. Ada Puan Suraya? Ada Ustaz, ada. 430 ayat berapa Ustaz? 20-21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebahagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan bagi iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Terima kasih Puan Suraya Haidar. Iblis apa dia janji pada Allah yang apa dia nak buat, dia akan buat sungguh-sungguh. Maka Allah kata mengikuti iblis ramai kecuali sebahagian daripada orang mukmin. Maknanya orang kafir semua ikut iblis lah. Orang kafir yang tak semayang, orang kafir yang tak semayang. Orang kafir semua ni ikut iblis. Walaupun dia baik, jujur, amanah, trusted, macam-macam lagi lah kan. Kekafiran dia tu tanda dia ikut iblis. Termasuk juga orang mukmin sebahagian. Sebab tu ada orang Islam buat dosa maksiat. Dia semua. Tapi time buat dosa maksiat, dia buat dosa maksiat. Kerana apa? Dia juga telah mengikut apa yang dihasut, disarankan oleh iblis. Maka Allah kata, sebenarnya mereka tidak ada, iblis tidak ada kuasa ke atas mereka. Tapi kami biar juga iblis tu hasut-hasut mereka supaya kami dapat mengetahui. Allah Ta'ala memang mengetahui pun, tapi Allah biar je iblis-iblis hasut kita ni sebab Allah Ta'ala nak zahirkan. Allah Ta'ala nak jelaskan pada malaikat, pada semua makhluk, siapa yang benar-benar beriman dengan hari akhirat. Siapa yang benar-benar beriman dengan hari akhirat, dia tak akan ikut cakap iblis sikit pun. Dan siapa yang syak, orang yang syak ataupun tidak ada keyakinan sepenuhnya pada hari akhirat, apa iblis cakap, apa iblis suruh, semua dia jalan. Okey. Satu ayat lagi, tolong baca dia Puan Sharifah Husna boleh. Surah Isra. Baik Ustaz. Saya cari muka surat sekejap. Surah Isra 282 Ustaz. 282. Yes, 282, tapi ayat dia 288. 88. Ayat 62, 63, 64. Silap. 63, 64, 65. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah balasan kamu semua sebagai pembalasan yang sempurna. Dan tipu dayakanlah sesiapa sahaja di antara mereka yang engkau, iblis, sanggup dengan pujuk rayamu yang berbisa. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka. Lalu berjanjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipu daya semata-mata. Sesungguhnya kamu tidak dapat berkuasa terhadap hamba-hambaku, dan cukuplah Tuhanmu sebagai perlindungan. Okey, terima kasih Puan Sharifah Husna. Kalaulah iblis ada kuasa pada kita, macam mana kerajaan komunis kan, dia berkuasa atas setiap rakyat dia, dia paksa buat dosa, paksa buat tu, paksa buat ni. Katakanlah iblis ada kuasa macam tu kat kita, kita tidak akan dipersalahkan kat akhirat. Iblis ada kuasa, ada senjata, paksa kita tinggal semayang, paksa kita buat dosa maksiat. Kita pun buat sebab dia paksa, iblis paksa. Dosa tak akhirat? Tak dosa.
So no point lah. Iblis paksa macam tu, dia tak ada untung pun. Tujuan dia paksa kita, dia nak suruh kita sama-sama masuk neraka dengan dia. Tiba-tiba dia paksa kita guna senjata, guna kekerasan, guna kuasa. Kita pun terpaksa buat kerana dia paksa. Ke akhirat Allah Ta'ala tak kira sebagai dosa, so no point. Sebab tu Allah kata, dan Iblis pun setuju, dia tidak ada kuasa pada kita. Tapi apa dia punya kerja? Hasut. Tengok, dia akan menjanjikan macam-macam. Antaranya apa? Buat je dulu dosa tu. Nanti taubatlah. Kan Ustaz kata, orang mukmin tak boleh, orang mukmin dia tak akan terlepas pada buat dosa, mesti buat dosa. Jadi buat je dulu, nanti taubat. Normal lah buat dosa tu, tapi taubat. Kita buat, kan Allah Maha penerima taubat. Kita buat je lah dulu, nanti kita taubat lah. Itu pun salah satu tanda orang kena tipu dengan iblis. Allah Ta'ala cerita ayat dalam Quran, ayat-ayat dia menerima taubat, dia mengampunkan, dia memaaf. Apa tujuan dia? Agar orang yang telah buat dosa tidak putus asa daripada rahmat Allah. Bukan agar orang yang belum buat dosa bersemangat untuk buat dosa. Buat je lah dosa dulu. Allah kan Maha Pengampun. Buat je dulu, Allah Maha Pemaaf. Orang macam ni silap. Orang macam ni seolah-olah mempermain-mainkan sifat pengampun, pemaaf, penerima taubat Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok surah An-Nisa boleh Puan Rahimah telah baca muka surat 97 ayat 120. 120. Page 97 ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan penipuan belaka kepada mereka. Terima kasih Puan Rahimah. Syaitan janji palsu, angan-angan, buat kita rasa tak apa, buat dosa dulu. Nanti kita taubat Allah maafkan. Kita pun beranilah buat dosa kerana syaitan menjanjikan buat dulu. Syaitan tak bagi kita sedekah, hasut kita supaya jangan sedekah. Sebab syaitan kata apa? Kalau banyak sedekah nanti duit habis. Betul juga. Kita pun kata, betul juga. Baik kita simpan sedekah. Contoh, tolong baca boleh Puan Siti Nolis, muka surat 45 boleh Puan Siti Nolis 45 ayat 268. 45 ayat 268. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. 268 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan menjanjikan menakut-nakutkan kepadamu kemiskinan dan menyuruhmu melakukan perkara yang keji, kedekut. Sedangkan Allah menjanjikan keampunan dan kurniaannya kepadamu. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Terima kasih Puan Siti Nolis. Semua. Tak payahlah bagi banyak-banyak, duit lebih simpan. Syaitan pun beritahu kita. Jutawan-jutawan dunia beritahu. Penentu kepada kejayaan, kekayaan seseorang adalah bukan banyak mana gaji dia, tapi banyak mana simpanan dia. Jadi simpan. Kedekut dengan anak isteri pun kedekut, dengan kawan-kawan kedekut sungguh. Memang kedekut sungguh. Sebab apa syaitan kata nak kaya cepat? Contohlah ni, simpan banyak-banyak. Tapi tak nak buat maksiat, tak ada masalah pun, keluar duit banyak-banyak. Tak nak makan anak isteri, tak nak derma majlis surau, kira sangat. Tapi tak buat maksiat, mahal-mahal pun keluar je duit. Rokok mahal-mahal pun beli juga. Contohlah. Syaitan tak kata jangan beli rokok berbazir. Tak ada. Syaitan tak akan hasut macam tu. Tapi nak sedekah, nak derma, nak infak, syaitan cakap macam tu. Tak banyak-banyak sangat. Tengok hadis ni. Hadis ni bagus. Bab kedekut ni lah. Tapi jangan pula kita belajar bab ni. Sedekah semua sekali harta pun salah juga. Tengok kat skrin. Daripada Ibnu Abi Hatim, daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisyaitan lammatan bi ibni Adam, walil malaki lammatan." Syaitan mempunyai dorongan atau bisikan kepada anak Adam. Malaikat juga ada ilham ataupun bisikan pada anak Adam. Okey. Fa amma lamatu syaitan fa'iadun bisyarri wa takzibun bil haqqi. Adapun bisikan-bisikan syaitan, janji-janji yang buruk. Jangan buat ni, nanti duit habis. Jangan buat ni, okey? Nanti tak cukup duit bulan depan, tahun depan. Jangan. Dan mendustakan kebenaran. Syaitan hasut kita agar kita
tak percaya apa yang dijanjikan oleh Allah Nabi dalam Al-Quran. Kemudian apa lagi Nabi kata, wa amma lammatul malak, adapun bisikan malaikat ataupun ilham daripada malaikat. Kadang-kadang datang perasaan nak buat baik, datang rasa takut buat dosa maksiat. Maka apa malaikat punya bisikan? Fa'i'adun bil khairi, menjanjikan, menjanjikan kebenaran-kebenaran. Ingat tak dengar hadis baru ni dia kata apa? Ingat tak lalu ayat Quran surah ni baru ni dia kata apa? Wa tasdiqun bil haq, malaikat pesan kat kita ataupun ingatkan kita membenarkan akhirat, membenarkan janji-janji Allah dalam Quran dalam hadis. Kemudian Nabi SAW bersabda, faman wajada zalika, siapa yang dapat bisikan ilham untuk buat baik, datang ilham nak sedekah, datang ilham nak infak, datang ilham nak buat benda baik, datang ilham nak belajar agama, nak sebarkan agama, nak amal agama, falyalam annahu minallah falyahmadillah, maka hendaklah diketahui itu daripada Allah. Dia kena puji Allah. Alhamdulillah, datang keinginan nak buat baik, datang ilham nak tambah lagi kebaikan. Dah sedekah dah, tapi duit banyak lagi, nak sedekah lagi lah. Alhamdulillah, itu ilham daripada malaikat untuk kita buat kebaikan. Wa man wajadal ukhra, siapa yang dapat yang lain pada tu, ilham untuk buat jahat, bisikan untuk buat dosa maksiat, dapat lain daripada kebaikan tadi, maka Nabi kata apa? Falyata'awwaz minasyaitan, maka hendaklah dia minta lindung kepada Allah daripada hasutan syaitan. Thumma qara'a, Nabi pun baca ayat yang dibaca tadi oleh Puan Siti. Nampak? Jadi iblis ataupun syaitan, dia akan masuk seluruh manusia. Dia punya try dia semua orang. Dia pun tak tahu sebenarnya, iblis ni pun dia tak adalah tahu awal-awal. Dia tak ada ilmu pengetahuan siapa yang dia akan berjaya rasuk, siapa dia tak akan berjaya rasuk. Jadi bila dia tak tahu siapa yang dia akan berjaya ataupun siapa dia tak akan berjaya, apa dia buat? Dia akan pergi pada semua orang. Dia pergi dah semua orang. Kalau orang tu ikut dia, alhamdulillah rezeki dia. Kalau orang tu tak ikut dia, dia marah, dia kecewa. Dia marah, dia kecewa. Macam orang bisnes, kita orang bisnes kan, kita tak boleh menilai seseorang tu daripada luaran dia. Aku punya produk mahal ni, aku jual produk aku mahal. Tapi tengok dia kereta buruk, motor buruk, nampak miskin, dia tak payahlah cerita pasal produk aku kat dia. Tahu dah tak ada duit nak beli. Jangan, orang bisnes tak boleh ada mindset macam tu. Orang bisnes ni, dia tak boleh ada mindset macam tu. Dia kena letak dalam fikiran dia, semua orang boleh beli produk dia, semua orang mampu beli produk dia, walaupun produk mahal. Jadi bila ada dalam mindset dia macam tu, apa cara dia? Dia akan jumpa semua orang, terangkan pada semua. Jadi bila dia jumpa pada semua orang, terangkan pada semua orang, akan ada orang beli produk dia. Mungkin ramai beli, tapi tetap ada. Mungkin ramai tak beli, tapi tetap akan ada orang yang beli produk dia. Kadang-kadang kita jual produk mahal-mahal, kita ingatkan kita offer produk kita pada orang kaya-kaya, orang kaya akan beli. Tak. Siapa akan beli tu? Orang-orang yang kita nampak kereta buruk, motor buruk, tapi duit berlambak. Duit berlambak. Orang kaya-kaya nampak, Masya Allah, kereta hebat, motor hebat, duit tak ada. Kita jual barang harga mahal sikit, mahalnya, kenapa mahal sangat? Padahal lebih RM2 pada orang lain. Contohlah. Jadi itu bab dalam bab bisnes. Sama lah juga iblis ni, dia tak ada pilih-pilih orang. Ni muka baik lah. Ni ustaz lah. Ayah ajak dia lah, dia bukan nak dengar cakap kita. No. Ustaz ke, atau imam ke, mufti ke, semua dia pergi. Sebab tu ajma'in tadi tu. Tadi ke minggu lepas ajma'in? Minggu lepas, sorry. Minggu lepas, perkataan terakhir kita minggu lepas. Iblis kata apa? Aku akan sesatkan mereka ajma'in. Kesemuanya. All of them. Semua iblis pergi. Hasut dulu semua. Dalam semua yang dia hasut tu, adalah dia tak berjaya hasut, tapi ramai yang dia berjaya hasut. Ada yang dia tak berjaya hasut, tapi ramai yang dia berjaya hasut. Maka Allah Ta'ala kata, orang yang kau tak berjaya hasut, orang tu lah berada atas jalanku yang lurus, dan hamba-hambaku semua sekali kau tak ada kuasa pun nak paksa mereka, suruh mereka ada maksiat. Tapi orang yang kau hasut, orang yang kau janjikan penipuan, orang yang kau bisikkan bisikan jahat, lalu mereka ikut apa yang kau suruh, maka mereka lah orang-orang yang sesat. Mereka lah orang-orang yang sesat. Okey, baik, seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang senang dapat bisikan syaitan? Siapa yang senang dapat ilham malaikat? Orang yang selalu duduk majlis agama, orang yang selalu duduk majlis ayat Quran, majlis hadis Nabi SAW, orang ni akan senang dapat bisikan-bisikan malaikat. Jadi bila datang keinginan nak buat dosa maksiat, bila datang perasaan dosa maksiat,
maka malaikat-malaikat ingatkan balik. Malaikat-malaikat akan berbisik seolah-olah berbisik. Ingat tak hadis ni, apa janji Nabi untuk orang buat maksiat ni? Ingat tak yang Quran ni, apa yang Allah janji kalau buat dosa maksiat ni? Maka perasaan datang sekejap buat maksiat, terus hilang perasaan tersebut. Ucap Alhamdulillah. Orang yang tak ada bagi masa langsung untuk belajar agama, khutbah Jumaat pun datang lambat, tazkirah majlis surah pun tak pernah duduk, orang macam ni dia akan terus hanyut. Dia buat dosa pun tak rasa apa. Dia buat dosa pun dah tak rasa apa. Bahkan bila dosa tu dah jadi sebati dengan diri dia, iblis dah tak payah nak masuk banyak sangat. Autopilot dia panggil. Autopilot. Iblis masuk sikit tu, ada tempat maksiat baru buka, pergi, tu pergi. Contoh. Okey, baik, seterusnya ayat baru 43. Wadan. Sebab tu kita kena amal sungguh-sungguh doa minggu lepas kan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Minggu lepas saya share kat skrin. Okey, wadan, inna sesungguhnya jahannam, neraka jahannam, la benar-benar mau'iduhum, tempat yang dijanjikan kepada mereka. Mau'iduhum, terjemah dia, tempat yang dijanjikan kepada mereka. Ajma'ina, kesemuanya. Ajma'in, kesemuanya. Terjemahkan dia, Puan Nur Zafirah Kamarudin, terjemahkan boleh? Dan sesungguhnya neraka jahanam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka. Okey, terima kasih Puan. Jadi orang-orang yang sengaja ikut hasutan iblis dalam keadaan dia tahu tak boleh ikut, dalam keadaan dia tahu haram ikut, tapi dia sengaja ikut, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata neraka jahanamlah tempat yang dijanjikan untuk mereka kesemuanya. Jadi Allah dah beritahu awal ni, siapa yang dengar cakap iblis dalam keadaan Allah tahu dia mampu untuk menolak hasutan, ajakan, bisikan iblis, dia tahu Allah buat kita semua ni mampu untuk menolak hasutan, bisikan, ajakan iblis. Allah tahu. Tapi kita sendiri yang pilih tak nak tolak, maksudnya apa? Nak ikut juga apa dia suruh, apa dia hasut, maka Allah kata neraka jahanam lah yang dijanjikan untuk mereka kesemuanya. Walau bagaimanapun, saya lupa dah. Ada 2-3 ayat Quran menunjukkan bahawasanya neraka jahanam akan dimasuki oleh jin dan manusia. Cuma Allah Ta'ala selalu sebut jin dan manusia akan masuk ke neraka. Maknanya sebelum manusia masuk, jin-jin dulu masuk. Contoh, Cik Syukri ada? Puan Nur Zafirah? Ada. Okey, surah Hud. Surah Hud. Muka surat. Page terakhir surah Hud. Muka surat 235. 235 ayat 119. 235 ayat 119. Ayat ni sama macam ayat dalam surah Sajadah juga sebenarnya. Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, mereka bersatu di dalam agama Allah. Dan untuk perselisihan dan rahmat, itulah Allah menjadikan manusia. Dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. Terima kasih Cik Syukri. Allah kata, aku akan penuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia. Allah sebut sekarang ni pasal manusia dah kan. Allah sebut sekarang pasal manusia je sekarang ni. Tapi Allah kata aku akan penuhkan neraka jahanam dengan jin dan manusia keseluruhannya. Jadi kenapa Allah sebut jin dulu? Pertama sebab jin masuk dulu. Yang kedua kerana golongan jin lebih ramai masuk neraka berbanding golongan-golongan manusia. Surah Sajadah pun sama. Saya buka surah Sajadah. Ayat yang sama macam ni juga saya baca. 416 tak silap saya. 416 ke 417 macam tu lah, lebih kurang. 416 maksud saya. Surah Sajadah kan. Allah sebut surah Sajadah. 416. Ayat yang ke-13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhkan neraka jahanam pada golongan jin dulu, dan manusia kesemuanya, keseluruhannya, bersama-sama. Okay, jadi orang yang ikut cakap syaitan, orang yang dengar hasutan syaitan, dalam keadaan dia mampu untuk menolaknya, dalam keadaan dia mampu untuk tidak mengikutinya, tapi dia pilih untuk ikut juga, maka Allah kata untuk mereka neraka jahanam.
Okey, laha baginya perkataan Jahannam. Perkataan Jahannam. Saya terangkan sikitlah. Perkataan Jahannam berasal pada perkataan Jim Ha Mim. Jim Ha Mim. Boleh? Jim Ha Mim ni, tuan-tuan dan puan-puan, Jim Ha Mim ni dalam Allahumma salli Muhammad. Dalam bahasa Arab maksudnya tempat yang sangat-sangat gelap. Tempat yang sangat-sangat gelap itu nama untuk Jim Ha Mim. Jadi kenapa neraka Jahannam Allah Ta'ala panggil nama dia Jahannam? Kerana apinya warna hitam. Kerana apinya berwarna hitam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanaskan api neraka selama 1000 tahun. Allah Ta'ala memanaskan api neraka selama 1000 tahun sampai jadi merah. Lepas pada tu Allah Ta'ala panaskan lagi 1000 tahun sampai jadi putih. Lepas pada tu Allah Ta'ala panaskan lagi 1000 tahun sampai jadi hitam. Pernah tengok ke api neraka buatlah. Pernah tengok ke api dunia warna hitam? Tak pernah tengok lagi kan? Dia terlalu panas. Api neraka yang Allah Ta'ala ciptakan tu terlalu panas sampai jadi warna hitam. Oleh kerana terlalu gelap itulah dipanggil Jahannam. Oleh kerana terlalu gelap itulah dipanggil Jahannam. Ni hadis dia kat skrin. Tengok hadis dia kat skrin. Daripada Imam Tirmizi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Uqida 'alan nar alfasana hatta ihmarat. Dipanaskan api neraka 1000 tahun sampai jadi merah. Okey, summa uqida 'alaiha alfasana hatta ibyaddat. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sampai jadi putih. Summa uqida 'alaiha alfasanatin hatta iswaddat. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sampai jadi warna hitam, hitam gelap. So it is dark black. Dia kata. Maknanya apa? Api neraka tu warna hitam. Tak ada sikit pun merah, tak ada sikit pun putih, tak ada sikit pun biru pada dia. Hitam gelap. Orang Kelantan panggil gelap gelemak. Maksudnya memang hitam yang sungguh-sungguh, tak nampak apa langsung. Kalau kadang-kadang waktu malam, waktu gelap malam, kita masih, walaupun tak ada buah lampu, kita masih boleh tengok tangan kita sendiri. Tapi malam yang betul-betul gelap sangat-sangat, tangan kita sendiri pun kita tak nampak. Angkat tangan sendiri pun kita tak nampak. Itu dipanggil gelap yang sangat-sangat gelap. Sebab itulah neraka Jahannam dipanggil Jahannam, kerana tempat yang sangat gelap. Sambung ayat baru, laha baginya, bagi neraka Jahannam tu, sab'atu 7, abwabin, pintu-pintu. Abwabin, pintu-pintu. Satu pintu, babun. Abwab, pintu-pintu. Li bagi, babin, kulli, setiap. Li bagi, kulli, setiap. Babin, pintu. Babin, pintu. Minhum, daripada mereka. Minhum, daripada mereka. Juz'un, kumpulan-kumpulan ataupun bahagian-bahagian. Juz'un ni kumpulan-kumpulan, bahagian-bahagian. Maqsum, yang telah dibahagi-bahagikan. Maqsum, yang telah dibahagi-bahagikan. Which is a sign. Kita terjemah. Which is a sign. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Normah Karim. Boleh Puan Normah Karim terjemahkan? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 44, Ustaz. Ya, betul, 44. Neraka Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu daripada mereka. Terima kasih Puan Normah Karim. Kalau syurga, berapa pintu syurga? 8. Siapa baca lepas ambil wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dibukakan baginya ke 88 pintu syurga, dia boleh masuk ke pintu mana dia nak masuk, insya-Allah. Untuk neraka ada 7 pintu. Baik. Ada 7 pintu neraka. Kemudian Allah kata, bagi setiap pintu tu akan dimasuki oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Saya akan share kat skrin nama 7 pintu neraka. Tetapi siapa yang kena masuk tu, kita tak boleh cakap ataupun tak boleh terima dengan yakin.
Kita tak boleh percaya dengan yakin, tak boleh terima dengan yakin. Siapa yang kena masuk? Tengok. Pertama dia tulis kat sini, ni dalam The Great Quran, neraka Hawiyah. Pertama, neraka Hawiyah. Itu neraka yang diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya. Islam. Mengucap dua kalimah syahadah, yakin rukun iman, yakin rukun Islam. Tetapi kat dunia ni dosa maksiat lagi banyak pada kebaikan. Maka neraka untuk dia adalah Hawiyah. Ini ada dalam Quran perkataan Hawiyah. Jahim. Neraka yang dikhususkan untuk orang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kufur pada Allah akan masuk neraka jahim. Saqar, neraka untuk orang munafik. Sedangkan ni saya hanya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan. Kat skrin sekarang, nama neraka kita setuju. Kita setuju. Nama-nama neraka tu kita setuju. Sebab tu ayat Quran. Nama-nama neraka tu ada dalam Quran. Tapi siapa kena masuk ni kita KIV. Maksudnya kita tangguh dululah. Kita tak nak terima dengan yakin. Kita tak nak juga menolak 100%. Sebab dia kata neraka Saqar untuk orang munafik. Sedangkan Allah kata neraka Saqar dalam Quran untuk orang tak semayang. Untuk orang tak semayang langsung. Ataupun untuk orang yang semayang tapi semayang tak diterima. Salah satunya golongan munafik. Ya. Tapi orang Islam yang tak munafik tak semayang ada tak? Ada juga. Saqar, dan contoh Saqar, muka surat 576. Tolong baca page 576. Tuan Haji Aziz Dahri, boleh Tuan Haji Aziz? Ada tak Tuan Haji Aziz? Ada, Ustaz. 576. Yes, 576. Ayat 40, 41, 42, 43. Boleh? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 41 Ustaz Ya. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. 42. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? 43. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan solat. 43. Banyak lagi lah kan? Tapi, terima kasih Tuan Haji Aziz Tapi, ketika dia tanya, apa sebab masuk neraka Saqar ni? Tak semayang. Tak sembahyang. Lazar. Sambung kat skrin. Lazar. Untuk orang yang kumpul harta, tamak, hina orang miskin. Kumpul harta, tamak, hina orang miskin. Tengok apa Allah kata tentang Lazar. Puan Rohana. Puan Rohana ke Puan Rohanan kat skrin? Ke silap tulis? Puan Rohana kot. Puan Rohana Hamzah ada? Ada. Tertambah N tu, Rohanan. Ya ke? Ya, tengok betul-betul. Puan Rohanan tu nama dia. Dia takut orang lain. Oh, okey, tersilap kot Ustaz. Tak apa. Ingat kau orang baru, nama orang baru ni. Tak apa. Okey, tengok muka surat 569 569. Okey. 569. Ayat 15 sampai 18. 69. Ayat 15 atau sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali tidak, sesungguhnya neraka itu api yang bergelora. 16 yang melecurkan kulit kepala. 17 yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling daripada agama. 18 dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Terima kasih Puan Rohana. So kat ayat kita, orang mengumpulkan harta sembunyikan. Dia kata, kat skrin ni dia kata orang ni akan masuk neraka Lazar. Tapi bukan orang ni, orang kumpul harta bukan untuk Lazar saja. Contoh surah Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Hutamah. Nama neraka tersebut adalah neraka Hutamah. Tapi sekarang dia kata Lazar.
Neraka hutamah, kat skrin tak ada pun neraka hutamah, betul kan? Kat skrin ada neraka hutamah. Nama lain bagi neraka hutamah adalah wail. Wailul lil wail. Okey, baik, tak apa. Yang kelima, sa'ir, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ni untuk orang kafir dan memakan harta anak yatim. Orang kafir macam mana? Sebab jahim tadi dah untuk orang kafir menyekutukan Allah dah. Orang kafir menyekutukan Allah, jahim. Kat sini orang kafir dan juga orang makan harta anak yatim. Ya, makan harta anak yatim kita setuju. Tengok muka surat 78 tak silap saya. 78 ke 79. Tak ada macam Tuan Haji Rashid, boleh Tuan Haji Rashid. Surah An-Nisa, page kedua surah An-Nisa. 78, yes, 78 ayat yang ke-10. Ayat apa Ustaz? Ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, iaitu neraka. Terima kasih Tuan Haji Rashid. Api neraka yang menyala-nyala, betul lah. Nama dia apa? Sa'ir. Wa yaslawna sa'ira. Yang keenam, wail. Wailul lil mutaffifin. Wailul li kulli humazatil lumazah. Nama lain dia tadi hutamah. Ada satu lagi neraka tak ada? Kan 7 kan? Satu lagi tak ada apa kat skrin? Agak-agak. Jahannam. 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 Okey. Terima kasih sahabat-sahabat. Ini dalam The Great Quran. Ini saya ambil dalam The Great Quran Indonesia. Sekarang saya nak share pula apa yang ditulis oleh pengarang Tafsir Sawi. Pengarang Tafsir Sawi. Apa dia tulis tentang neraka ni lah. Ini bahasa Arab tapi saya boleh share insyaAllah sikit-sikit kat tuan-tuan. Tengok kat skrin. Tengok yang bawah ni yang saya highlightkan sikit-sikit ni. Laha sab'atu abwabin. Bagi neraka ada 7 pintu. Terjemah ini iaitu wa a'laha, paling tinggi, neraka paling tinggi, yang paling teratas sekali, Jahannam. Jahannam ni untuk siapa? Wahya li asatil mu'minin. Untuk pendosa-pendosa di kalangan orang mukmin. Yang dengar cakap syaitan, yang ikut cakap syaitan tadi. Okay, Jahannam untuk orang mukmin yang berdosa banyak pada kebaikan. Dosa dia lagi banyak pada kebaikan. Kemudian kat sini yang kedua, Lazar. Untuk orang Yahudi. Tadi Lazar yang dibaca oleh Puan Rohana tadi untuk orang kumpul harta kan. Kemudian Hutamah. Yang ketiga, Hutamah untuk orang Nasrani. Kemudian Sa'ir untuk orang-orang Sabian. Agama Sabian ni adalah agama yang dia klaim dia sentiasa ikut ajaran Nabi Ibrahim. Walaupun agama Yahudi dah datang, dia tetap tak nak ikut ajaran sebenar Yahudi. Walaupun agama Nasrani dah datang, dia tetap tak nak ikut ajaran sebenar Nasrani. Maka mereka menamakan golongan mereka Sabian. Kita type je lah kat Google, S-A-B-I-A-N, agama Sabian. Agama tu ada pendapat mengatakan masih ada lagi ini kat Iraq. Wallahu alam. Nabi Ibrahim memang asal orang Iraq pun kan. Kemudian Saqar, betul kat skrin, untuk orang Majusi. Sedangkan tadi kita Saqar untuk orang yang tak semayang kan. Kemudian Al-Jahim, yang keenam, untuk penyembah-penyembah berhala. Kemudian Al-Hawiyah, neraka Hawiyah, untuk orang-orang munafik. Untuk orang-orang munafik. Kalau ikutkan yang kat skrin sekarang ni lebih komplit lah pada yang tadi. Semua kategori kafir, semua kategori pendosa termasuk dalam 7-7 ni. Cuma adakah benar, adakah betul setiap neraka tu untuk orang-orang yang kat skrin ni? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, kita cukup tahu bahawasanya kadang-kadang setengah orang tu dia buat 2 dosa. Tak semayang pun dia, kumpulkan harta kedekut tak nak bayar zakat pun dia. Kita nak masuk macam mana? Mana satu neraka dia kena masuk? Nak kena kerak 2 badan dia ke masuk neraka tu satu neraka dia tak? Tengok mana lagi teruk antara 2 dosa dia. Kalaulah dia tak semayang dan dia dalam masa sama kumpul harta, banyak tak nak bayar zakat kedekut, tapi tak semayang lagi banyak pada kumpul harta tu, maka dia kena masuk neraka tak semayang. Kalau dia semayang, tapi kedekut sungguh, zakat tak nak bayar, infak anak isteri tak nak bagi, maka dia kena masuk neraka yang kedekut tadilah, untuk orang kedekut Lazar tadi. Wallahu a'lam, tuan-tuan dan puan-puan.
Tak kisahlah mana-mana neraka pun, yang penting kita tak nak masuk satu. Satu neraka pun kita tak nak masuk walaupun satu saat. Walaupun satu saat, satu neraka pun kita tak nak masuk. Kerana apa? Orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Lalu ditanya oleh Allah SWT ke akhirat. Allah Ta'ala tanya dia. Allah suruh malaikat tanya. Dulu kat dunia pernah senang tak? Kat dunia pernah tak rasa senang, rasa seronok, rasa enjoy? Pernah tak kat dunia dulu? Dia kata apa? Tak pernah. Walhal kat dunia dulu dia lah orang yang paling senang, paling mewah, paling hidup dengan harta benda yang banyak-banyak. Tapi bila masuk neraka, sesaat sekali celup. Bukan kena masuk seminggu. Sekali celup sahaja dia masukkan ke dalam neraka Allah SWT. Lalu Allah suruh malaikat tanya. Dulu kat dunia pernah senang? Dia kata tak pernah senang. Didatangkan pula dalam syurga seorang yang kat dunia dulu hidup susah. Hidup susah, hidup tak kaya mana, cukup-cukup makan. Kaya pagi makan pagi. Kaya petang makan Maggi pula. Contoh. Maka Allah masukkan ke dalam neraka, lalu Allah suruh malaikat tanya. Dulu kat dunia pernah hidup susah tak? Dulu kat dunia pernah tak hidup susah, terseksa, struggle? Dia jawab apa pada Allah SWT? Tak pernah. Kerana apa? Sesaat mendapat nikmat dalam syurga menyebabkan dia lupa segala kesusahan dekat dunia dulu. Begitu juga sesaat mendapat azab dalam neraka Allah SWT, mendapat azab dalam neraka Allah SWT, sesaat ya, menyebabkan dia lupa segala kesenangan yang dia pernah rasakan dunia dahulu. Na'udzubillahi min zalik. Okey, baik, seterusnya masuk ayat baru. Kita tak nak masuk mana-mana neraka. Orang yang senang masuk neraka adalah orang dapat kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Lepas tu kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sakhati ni adalah kemurkaan yang mula-mula ada dalam diri seseorang, sakhati. Jadi kita bukan nak Allah, bukan sekadar tak nak Allah murka kita. Sedikit kemarahan pun kita tak nak ada daripada Allah terhadap diri kita. Okey, seterusnya ayat 45. Inna sesungguhnya. Ustaz, satu lagi nak tanya Ustaz. Boleh? Macam dalam buku terjemahan ni macam confuse sikit. Actually dia kata yang 7 pintu tu adalah bagi neraka Jahannam. Jadi bermakna macam saya faham lah. Jadi seolah-olah neraka Jahannam tu yang ada 7 pintu. Neraka Jahannam yang ada 7 pintu? Tak tahulah, itu yang saya faham daripada buku ni lah. Tapi buku, macam ni, neraka tu satu je. Neraka tu satu. Tapi neraka yang satu tu ada 7 pintu. Bukanlah maksudnya ada 7 bilik neraka yang berlainan. Puan Zakia. Neraka tu ada satu je. Tapi neraka yang satu tu ada 7 pintu. Itu maksud dia. Sekejap ni hadis pasal neraka. Bukanlah maksudnya neraka tu kena ada 7 biji juga. Nama pintu tu pernah tadi. Pintu Jahannam. Masjidil Haram satu, dia Masjidil Haram kan. Tapi ada pintu tu, pintu ni Babu Salam lah, Babu Pun, saya ingat lagi lah. Mana hadis dia? Okey Ustaz. Ni Sahih neraka Jahannam. Satu je neraka Jahannam, pintu banyak. Ya Okey, ni mungkin kecil sikit tapi tak apa, boleh tengok kot. Tengok ni. Tengok hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yu'ta bi jahannam yauma izin, kat tengah-tengah ni laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat neraka Jahannam akan didatangkan oleh para malaikat. Neraka Jahannam sebiji je lah. Dia mempunyai 70,000 tali penarik. Neraka yang sebiji ni ada 70,000 tali penarik, bayangkan besar mana. Agak besar mana. Dan setiap tali penarik, yang setiap satu bagi tali penarik yang 70,000 tadi, setiap satunya ada 70,000 malaikat tarik pula. Jadi 70,000 kali 70,000. Berapa puluh juta malaikat pun tak tahulah. Tapi nak ceritanya, neraka tu satu. Pintu-pintunya banyak. Pintu-pintunya berlainan. Adakah setelah dimasukkan ke dalam neraka, mereka sama-sama? Ya, pendapat pertama mengatakan mereka sama-sama. Tetapi tingkatan-tingkatan dalam neraka berbeza-beza. Tingkatan-tingkatan dalam neraka berbeza-beza. Yang kena paling bawah sekali siapa? Munafik. Yang kena duduk paling bawah sekali adalah orang-orang munafik. Allah sebut dalam surah An-Nisa,
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik akan berada tingkatan paling bawah sekali dalam neraka. Okey, baik, seterusnya ayat 45. Inna sesungguhnya al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Fi dalam jannatin, syurga-syurga ataupun kebun-kebun. Wa dan uyun, mata air. Uyun adalah jamak kepada ainun. Ainun sebiji ataupun satu mata air. Uyun banyak mata air. Udkhuluha, masuklah kamu ke dalamnya. Udkhuluha, masuklah kamu ke dalamnya, ke dalam syurga tersebut. Bi dengan salamin, kesejahteraan, keselamatan, itu maksud dia. Aminin, lagi aman. Aminin, lagi aman. Boleh? Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Maisarah boleh? Puan Maisarah. Sesungguhnya orang-orang bertakwa dalam kebun dan mata-mata air. Masuklah kamu ke dalamnya dengan kesejahteraan lagi aman. Okey, setelah Allah cerita, terima kasih Puan Maisarah. Setelah Allah cerita tentang ahli neraka, Allah cerita pula tentang syurga. Di siapa dapat syurga ni? Allah cerita orang yang mukhlasin, ayat 40, ayat pertama kita tadi kan mukhlasin, orang yang dapat syurga. Baik, banyak tempat dalam Quran bila Allah cerita tentang syurga, Allah kaitkan dengan orang bertakwa. Allah kaitkan dengan orang bertakwa. Maknanya orang Muslim, orang mukmin boleh masuk syurga, tetapi bukanlah orang yang confirm terus masuk syurga. Orang yang confirm terus masuk syurga adalah orang yang bertakwa. Kita nak tunjuk ayat-ayat Quran yang Allah sebut syurga tu untuk orang bertakwa. Syurga tu untuk orang bertakwa. Sekarang, innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Orang bertakwa dalam syurga dan mata air. Tengok muka surat 60, surat Ali Imran, ayat 135 tak silap saya. Siapa belum baca lagi? Saya rasa semua dah baca. Kalau ada belum baca, boleh beritahu tak? Semua dah baca InsyaAllah. Okey. Tolong baca dia Puan Salasiah boleh? Muka surat 67, ayat atas sekali. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, nampak satu Puan. 51 Puan, 51. Terus 51. Bawah sekali. Surat 51. Ya, ayat 15. Katakanlah, mahukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci serta redha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Okey, terima kasih Puan Salasiah. Nampak? Dua ayat je. Banyak lagi ayat lain sebenarnya. Bila Allah sebut syurga, mesti kaitkan dengan orang bertakwa. Kenapa? Bawah pada takwa ada mukmin, ada muslim. Betul kan? Ada mukmin, ada muslim. Orang mukmin, orang muslim boleh masuk syurga juga ke akhirat, kan? Kerana iman dia, kerana keislaman dia. Tetapi apabila dengan orang bertakwa, bezanya ialah orang bertakwa adalah orang yang ke akhirat terus masuk syurga tanpa perlu kena masuk neraka terlebih dahulu. Adapun orang mukmin ataupun muslim yang tidak bertakwa, dia kena, boleh jadi ada kemungkinan kalau dosa maksiat dia lagi banyak pada kebaikan dia kena masuk neraka terlebih dahulu, barulah masuk syurga. Cuba tengok ayat ni boleh muka surat 33. Tolong baca boleh. Tuan Haji Izali dalam baca muka surat 33 ayat 212. Kehidupan di dunia dijadikan terasa indah pada pandangan orang-orang yang kafir
dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Walaupun orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Okey, terima kasih Tuan Haji Zali. Kenapa saya refer ayat ni? Dia nak ceritakan akhirat nanti Tengok kita terangkan sikit ayat ni boleh? Allah kata kat dunia ni orang-orang kafir memandang rendah orang-orang beriman. Boleh? Orang kafir memandang rendah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Patutnya kat akhirat lawan dia apa dia? Orang mukmin pula memandang rendah orang kafir. Ataupun orang mukmin dah lagi tinggi daripada orang kafir kat akhirat, betul kan? Kat dunia orang kafir pandang rendah orang mukmin. Kat akhirat lawan dia orang mukmin lah juga pandang orang mukmin lah pula lagi orang mukmin, sedangkan kat akhirat orang mukmin lagi tinggi pada orang kafir, betul? Tapi lawan dia Allah tak guna perkataan mukmin. Allah guna perkataan apa? Tuan Haji Zali baca tadi untuk kita. Allah guna perkataan apa? Tuan-tuan. Ayat 212 tadi Allah guna perkataan apa? Takwa. Yes, takwa. Allah kata, terima kasih puan, dihiasi bagi orang kafir kehidupan dunia, lalu mereka memandang rendah orang-orang beriman. Dan orang-orang bertakwa kat sini, muttaqin ni, orang-orang bertakwa berada di atas mereka pada hari kiamat. Nampak? Patutnya kalau kita bahasa Melayu kan, cara mudah faham, orang kafir pandang rendah orang mukmin kat dunia, sedangkan orang mukmin lagi tinggi kedudukan pada orang kafir pada hari akhirat. Kan jelas? Okey. Mudah. Tapi tak. Allah guna orang kafir pandang rendah orang mukmin kat dunia, sedangkan kat akhirat orang bertakwa, orang muttaqin berada lagi tinggi pada orang kafir. Kenapa tak guna orang mukmin lagi tinggi pada orang kafir kat akhirat? Siapa agak-agak boleh jawab soalan saya ni? Siapa boleh jawab awal, dia boleh balik awal malam ni. Dia boleh left group, boleh tidur terus. Agak-agak kenapa Allah guna? Ya? Sebabnya orang mukmin tu tak semestinya semua masuk syurga lagi. Mungkin kena masuk neraka dulu. Yes. Jadi dia sama level enggak dengan orang kafir. Yes. Okay. Puan Zaki boleh balik awal. Kalau tak boleh. Terima kasih Puan Zaki. Itu jawapan dia. Orang mukmin tak semestinya dia terus masuk syurga. Kalau semestinya dia masuk syurga, confirm dia akan lagi atas pada orang kafir. Silap-silap dia masuk neraka terlebih dahulu, duduk sekali ni, geng-geng kafir-kafir ni, duduk sekali. Duduk dengan sekali orang kafir. Sedangkan dia dulu kat dunia nama Muhammad bin Abdullah, contohlah, nama dia adalah IC. Nama dia Khairul Hafiz, nama dia siapa lagi? Abdullah nama dia. Siti Nur Salihah, Siti Nur Jamilah, macam-macam Siti Nur nama kat depan, contohlah. Tapi bok sama level dengan orang kafir kat akhirat. Orang muttaqin confirm dia akan lagi tinggi pada orang kafir kat akhirat. Nampak Allah Taala susun ayat. Kenapa nak beritahu? Orang mukmin tapi tak takwa, belum tentu dia akan lagi tinggi pada orang kafir kat akhirat. Ya, dia tetap akan masuk syurga, tapi sebelum tu kita dah lalukan awal-awal surah ni. Orang mukmin pun nanti boleh masuk syurga juga dengan orang kafir. Syurga pula dah, neraka juga dengan orang kafir. Jadi tidak ada lah lagi atas pada orang kafir. Sebab tu Allah sebut nak masuk syurga kena bertakwa. Apa itu takwa? Bukan sekadar jaga semayang. Tadi kita bincang awal kan. 5 waktu dia buat. Tapi masa free ni, pukul 10 ni sampai subuh esok free ni. Apa maksiat nak buat? Apa dosa nak buat malam ni? Maka tidak ada takwa. Orang macam ni walaupun dia semayang, tapi ada kemungkinan maksiat ada lagi banyak pada kebaikan dia kena masuk syurga. Dia semayang, dosa-dosa lain tak kisah pun, buat hutang orang ke, ambil duit orang ke, rembat duit orang ke, songlak duit syarikat ke, tak rasa pergi langsung, tak rasa bersalah langsung. Maka dia tidak ada takwa. Betul orang bertakwa, tuan-tuan dan puan-puan. Ubay bin Ka'ab tanya Umar radhiyallahu anhu, takwa tu macam mana? Umar radhiyallahu jawab, terbalik. Umar radhiyallahu tanya Ubay bin Ka'ab, takwa tu macam mana? Maka Ubay bin Ka'ab jawab pada Umar radhiyallahu anhu, Tuhan pernah tak lalu kat satu kawasan yang banyak duri? Maka Umar radhiyallahu jawab, pernah lah. Ubay bin Ka'ab tanya, apa yang Tuhan akan buat bila lalu kat kawasan banyak duri? Maka dia kata, Umar radhiyallahu jawab, aku akan jaga kaki aku daripada terpijak sebarang duri pun. Maka Ubay bin Ka'ab jawab, itulah takwa, seseorang yang menjaga diri dia daripada melakukan sebarang dosa pun. Dia sehabis mungkin tak nak buat dosa, tapi sebagai manusia biasa terbuat juga dosa.
Bila lepas terbuat, apa dia buat? Terus taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang bertaubat. Sebab tu Nabi ajar 2 doa takwa. Tuan-tuan tengok je kat Google, 2 doa takwa. Pertama, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kemuliaan diri dan kekayaan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma ati nufusaha taqwa. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ini ketakwaan, sifat ketakwaan. Okey, ada ilmu tapi tak ada takwa, rugi juga. Ilmu ada tapi tak ada takwa kan, tak takut buat dosa. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita, semoga Allah bagi kita sifat takwa. Doa sungguh-sungguh pada Allah untuk dapat sifat takwa. Dalam masa yang sama, pelihara diri daripada terjebak ataupun melakukan buat dosa maksiat. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak hadis-hadis kan. Pernah dengar tak? Banyak hadis yang Nabi kata, apa dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa baca doa ni, siapa amalkan doa ni, siapa baca doa ni, siapa amalkan doa ni, lepas makan, pakai baju, ada doa-doa Nabi ajar, akan diampunkan baginya dosa sebelum dan dosa selepas. Akan diampunkan baginya dosa sebelum dan dosa selepas. Ya, saya cari hadis tu. Ada hadis tu. Jadi apa makna hadis tu? Diampunkan dosa sebelum dan dosa selepas. Seronoklah dosa sebelum dan dosa selepas diampunkan. Jadi kita dah amalkan doa makan tu, kita dah amalkan doa pakai baju tu, dosa sebelum dan dosa selepas diampunkan. Okey. Mana hadis tu? Sorry, saya cari sekejap. Okey, ni hadis dia. Siapa yang lepas makan dan juga pakai baju, dia baca doa ni. Siapa yang, nanti saya share hadis tu kat grup kita. Nanti saya share juga hadis tu kat grup kita. Hadis tu ada dalam buku Muntakhab Hadis. Muntakhab Hadis ni kitab-kitab hadis pilihan lah untuk kita baca kat rumah kita, untuk anak sedik kita, sangat bagus. Apa makna diampunkan dosa sebelum dan dosa selepas? Okey, ni hadis dia. Ni kecil sikit tapi tak apalah Okey. Ni terjemahan hadis tersebutlah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang makan, lepas makan baca doa ni. Kita banyak doa makan kan? Biasa kita baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ni kita ubah sikit daripada ni. Yang lama tu kita teruskanlah, kita hafal doa baru malam ni. Alhamdulillah, ni tak ada baris Nanti saya akan kalau saya nak share, saya akan share yang ada baris insya-Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Terjemah dia. Tak ada terjemah kat sini. Tapi terjemah hadis pula, terjemah doa tu saya terjemahkan kat skrin ni, tak ada terjemah dia. Segala puji bagi Allah yang telah bagi makanan ini kepada aku dan memberikan rezeki ini kepada aku tanpa usaha dan daya upaya daripada diriku. Maka nescaya dosanya yang telah lalu dan akan datang diampunkan oleh Allah. Begitu juga siapa yang pakai baju lalu baca doa ni, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Terjemah lebih kurang macam atas juga. Akan diampunkan dosa telah lalu dan dosa akan datang. Jadi tuan-tuan dapat apa makna diampunkan dosa akan datang? Apa makna diampunkan dosa akan datang? Oh, kalau saya dah baca doa tu hari ni, dah makan tadi baca doa tu, dah pakai baju baca doa tu, esok jom buat dosa ramai-ramai. Kenapa? Diampunkan dosa akan datang. Tu kan maksud dia? Tak. Ulama-ulama hadis kata, maksud diampunkan dosa akan datang ialah dia akan diberi taufik hidayah untuk menjauhi dosa-dosa di masa akan datang. Dia akan diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjauhi dosa-dosa akan datang. Bukan maksudnya dibuat je apa nak buat, nanti confirm diampunkan. Tak. Baik, banyak lagi hadis-hadis yang macam tu juga. Bila kita amalkan, disebut dosa diampun, dosa akan datang, maknanya kita Allah Ta'ala akan bagi kekuatan, bagi taufik hidayah untuk menjauhi dosa-dosa akan datang. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Oh, sorry. Takwil ni, maafkan saya. Lalu, dikatakan kepada ahli syurga, masuklah kamu ke dalamnya, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rasa sejahtera dan juga aman. Salam tu,
kesejahteraan. Maksud tu rasa selesa. Salam tu maksudnya apa? Rasa selesa, rasa bahagia, rasa selamat, rasa sejahtera. Sebenarnya bila dah sebut salam, aminin tu dah termasuk dah. Tapi Allah sebut juga syurga tu salam aman. Apa makna salam, apa makna aman? Salam tu ialah kita akan selamat sejahtera daripada segala perasaan-perasaan yang merisaukan hati, menakutkan hati. Kita duduk kat negara yang selamat, kita duduk kat negara yang okey, tak ada peperangan. Tapi kita tetap risaukan pelajaran anak-anak, kita tetap risaukan masa depan anak-anak, kita tetap risaukan keselamatan anak-anak. Ya, negara kita tak ada perang, alhamdulillah, tapi accident boleh berlaku kadang-kadang, anak lintas jalan, anak buat basikal laju, contoh. Walaupun kita duduk kat negara yang aman, tak ada peperangan, tapi hati kita masih lagi belum aman. Kadang-kadang ada benda merisaukan kita. Tahun depan ekonomi makin teruk, harga barang makin mahal, gaji mungkin dikurangkan, contoh. Jadi perkara-perkara yang merisaukan hati. Bila sebut salam, maksudnya apa? Awak akan duduk kat satu tempat yang hati tidak ada masalah langsung. Hati tidak ada kerisauan langsung. Tak ada risau langsung, risau anak-anak, risau masa depan anak cucu, tak ada langsung dalam syurga nanti. Kita sekarang, kita alhamdulillah lah, kita mungkin dah pencet, kita dah ada kerjaya. Mereka datang, kita risau anak cucu kita macam mana kehidupan mereka agaknya nanti, contoh. Manakala aminin, aman maksudnya ialah aman, tidak ada sebarang gangguan yang menimpa tubuh badan kita. Tak ada penyakit berjangkit, tak ada orang datang nak sepak, terajang, pukul tubuh kita, tak ada. Tak ada orang datang tiba-tiba kepung kita, pukul ramai-ramai, tak ada. Itu maksud amin kat sini. Jadi sebenarnya kalau Allah sebut perkataan salam saja pun dah cukup. Perkataan salam saja dah cukup. Tengok muka surat berapa ya. Allah sebut syurga tu Darussalam. Wallahu yad'u ila darissalam, kan? Tolong baca Puan Izawani boleh? Muka surat berapa ya? Saya cari ya. Surah Yunus. Muka surat 211 ayat awal sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyeru manusia ke Darussalam, iaitu tempat kediaman yang aman sentosa, iaitu syurga, dan dia sentiasa memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Okey. Ada tak perkataan aman dalam ayat tu Puan Izawani? Ada tak perkataan aman? Perkataan aman dalam Dalam bahasa tafsir. Arab. Arab Dalam dia. bahasa Arab. Ayat dia. Allah yad'u ila darissalam. Tak ada. Tak ada. Tapi terjemah tadi ada bunyi aman tak? Ada kan? Kerana apa? Aman tu dah termasuk dalam salam. Maksudnya, kalau tak sebut aman pun tak apa. Tapi Allah sebut juga, syurga tu salam. Kat sini no problem, tak ada perasaan risau, sedih, takut, runsing, kejayaan anak cucu, kehidupan anak cucu masa akan datang, tak ada. Okey? Anak pergi main ke mana-mana pun tak kisah. Tak payah nak risau kena langgar orang, tak payah nak risau kena colek, contoh. Itu salam. Aman, orang mana-mana pun tak akan datang langgar bahu ke, tersepak ke, tak apa lagi. Nak pukul lah jauh sekali lah. Itu maksud amin kat sini. Di dalam syurga, kita akan berasa aman luar dalam. Dalaman aman, luaran pun aman. Kadang-kadang kita tak terasa hati dengan siapa-siapa. Tapi kita kadang-kadang diganggu nyamuk Aedes. Kita kadang-kadang diganggu binatang berbisa. Rumah kita kadang masuk tikus, masuk lipas. Jadi kita tak seronok dengan benda-benda tersebut. Itu dia panggil luaran-luaran yang mengganggu keamanan kita. Okey, seterusnya. Wadan, sambung ayat baru. Naza'na, kami mencabut. Naza'na, kami mencabut. Orang mati kita panggil nazak, orang Melayu kan. Dia sedang nazak. Maksudnya nyawa dia nak tercabut. Wa naza'na, ma apa yang. Ma apa yang. Di dalam sudurihim, hati-hati mereka. Sudurihim, hati-hati mereka. Min daripada ghillin, kedengkian. Kita terjemah ada dulu kedengkian. Sebenarnya ghillin ni adalah semua masalah-masalah hati. Dengki, tak puas hati, sakit hati, benci kat orang tak tentu pasal, menyampah, meluat dengan orang, tu semua termasuk ghillin. Terjemah rancor, R-A-N-C-O-R, rancor. Dalam tempat lain, ghillin tu diterjemahkan hatred,
H-A-T-R-E-D, hatred. Ikhwanan, mereka bersaudara. Ikhwanan, mereka bersaudara. Ala, atas. Sururin, pelamin-pelamin. Katil-katil. Throne, boleh terjemah. Dua-dua boleh. Katil bahasa Arab sarir. Sururin, pelamin-pelamin, katil-katil. Tak ada masalah, terjemah jalan apa-apa pun. Indonesia terjemah divan-divan. Dipan-dipan, sorry ya. Dipan-dipan. Mutaqabilin, saling menghadap. Mutaqabilin, saling menghadap. Saling berhadapan. Puan Samiah terjemahkan boleh Puan Samiah. Ayat 47 ni. InsyaAllah. 47. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami mencabut apa yang di dalam hati-hati mereka daripada kedengkian. Mereka bersaudara atas pelamin-pelamin, katil-katil, saling menghadap. Okey, terima kasih Puan Samiah. Ni Allah nak terangkan. Kan tadi Allah kata orang tu masuk neraka dalam keadaan salam, selamat sejahtera luaran dan dalaman. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa neraka syurga, sorry, saya sebut neraka ke syurga tadi, silap pun. Dia akan masuk, mereka akan masuk syurga. Allah kata masuklah syurga dalam keadaan salam dan aman, sejahtera dan aman. Sejahtera ni ialah rasa selamat luaran, rasa selamat dalaman. Luaran tak ada masalah, dalaman pun tak ada masalah. Kadang-kadang kita balik kampung, ni berlakulah, bukan masyarakat kita saja. Masyarakat bangsa lain pun, kat negara lain pun ada juga benda-benda macam ni. Cuma ada setengah bangsa dia lebih suka berterus terang. Kita punya bangsa, kebanyakan kita lah, suka simpan dalam hati. Luaran nampak baik, luaran nampak okey, tapi dalam kita simpan. Ada setengah bangsa, apa tak puas hati, apa tak setuju, bobar, gaduh. Gila-gila je gaduh. Tapi at least masa tu semua dah dilepaskan. Okey, tak apa. Nak mula kat mana ni? Allah kata kami cabut apa yang ada dalam hati mereka daripada ghilin. Bila Allah kata Allah cabut, apa maknanya? Maknanya sebelum tu dalam hati mereka adalah perasaan ghilin tu. Rancor ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita terjemah, saya rasa lah Quran tuan-tuan terjemah dengki, betul kan? Boleh tak share apa terjemah Quran tuan-tuan sekarang ghilin ni? Boleh tak siapa-siapa nak share? Perasaan dengki Ustaz. Dengki. Orang lain? Masya Allah. Terima kasih Puan Zakia. Orang lain? Tak ada? Dendam Ustaz. Dendam. Masya Allah. Lagi? Bagus. Dengki, dendam. Lagi? Bagus. Ini dengki. Okey, tak apa. Terima kasih sahabat-sahabat yang share terjemah. Dengki ada, dendam ada. Ni macam ni. Dengki dalam bahasa Arab sama macam bahasa Melayu, hasadan. Contoh, hasadan Surah Al-Baqarah, tolong baca balik Surah Al-Baqarah. Puan Suraya Haidar, tolong baca Surah Al-Baqarah. Saya nak tunjuk perkataan dengki, terjemah dia, tapi ayat dia hasadan. Saya cari muka surat je, tak jumpa lagi muka surat. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Wa'fu. Okey, muka surat 17, Puan Suraya Haidar. Muka surat 17 ayat 109. Ayat 109, 101. 17 ayat 109. 109. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai dalam kalangan ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali kerana rasa dengki dalam diri mereka. Okey, cukup Puan Suraya cukup. Terima kasih. Dengki tu kita nak dengar. Tapi apa ayat dia dalam bahasa Arab? Saya baca ayat dia dalam bahasa Arab ni. Ayat Quran ni lah. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan. Nampak kan semua hasadan dalam ayat tu. Sama tak bahasa Melayu? Hasad dengki samalah kan? Envy, orang terjemah envy. Hasadan. Dia dengki perkataan dia hasadan. Ghilin ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu ada terjemah dengki, dendam. Dia adalah salah satu gabungan nama bagi penyakit-penyakit hati. Dengki,
sombong, ujub, benci kat orang, menyampah kat orang, dendam, ghilin tadi. Apa terjemah? Rancor. Apa terjemah rancor? Saya pun tak tahu apa dia orang putih panggil terjemah rancor. Kat tempat lain, kat ayat lain, surah Al-Hasyr, kat situ dia terjemah hatred. Satu lagi perkataan dengki dalam bahasa Arab. Surah apa ya? 52. Boleh tak buka 52? Puan Sharifah Husna. Dengki juga, tapi bukan ghilin, bukan hasadin. Dia panggil barian. Kaya bahasa Arab, barian. 52 so, surat 52 ayat yang ke 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih faham orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperolehi ilmu kerana kedengkian antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Okey. Kedengkian. Terjemah ada kedengkian. Terima kasih Puan Sharifah Husna. Tapi ayatnya ada tak perkataan hasadan? Ghilan? Tak ada. Barian. Betul kan? Min ba'di ma ja'ahumul ilmu barian. Because of jealousy. Betul terjemah. Barian. Jadi dengki, hasadan, barian. Tapi itu sekarang ghilan. Ghilan bukan sekadar dengki, dendam. Semua masalah-masalah hati dipanggil ghilan. Dengki ke orang kita ada. Dendam ke orang kita ada. Menyampah ke orang pun kita ada. Meluat ke orang pun kita ada. Orang tu tak buat salah pun kita menyampah meluat kat dia. Semua itulah masalah-masalah hati. Jadi Allah sebut dalam syurga nanti, Allah Ta'ala akan cabut semua perasaan-perasaan tu. Bila Allah sebut cabut, maknanya perasaan tu ada tak dalam diri mereka sebelum tu? Ada ke tak ada? Ada. Maknanya perasaan dengki, menyampah, meluat, apa lagi tadi? Dendam, ada. Sebelum masuk syurga, perasaan tu ada dalam diri dia. Memang Allah buat benda tu, ada. Allah izinkan benda tu ada dalam diri kita sebagai ujian bagi diri kita. Pengarang Tafsir Sawi, beliau berkata, hati manusia ada 3 kategori. Hati manusia ada 3 kategori. Kategori pertama, hati para nabi, hati ahli syurga. Duduk kat dunia lagi, tapi hati dah macam hati ahli syurga. Macam mana hati ahli syurga? Langsung tak ada tadi, ghilan tadi. Tak ada dengki, dendam, cemburu, menyampah, ujub, rasa lagi bagus pada orang, pada rendah orang lain. Tak ada. Ini adalah hati para nabi dan ini adalah hati ahli syurga. Kalau dapat hati macam ni, Masya Allah, kita seolah duduk dalam syurga walaupun masih duduk kat dunia. Kadang-kadang benci kat orang yang tak sepati dengan kita dia. Kita sokong parti A, orang tu sokong parti B. Tengok parti dia menang, sorak, kita pun jadi benci kat dia juga. Walhal, apa sangat kesalahan dia? Dia sokong orang yang dia minat, kita sokong orang kita minat. Apa masalahnya? Orang kita pula benci sakit hati dengan dia. Itu masalah hati kita sebenarnya, bukan dia. Dia nak sokong siapa dia, suka dia. Dia pun sayang agama juga. Saya bangsa juga. Saya anak cucu juga. Ke kita seorang je. Dalam pilihan raya ini, saya seorang je yang memilih parti yang betul. Sebab saya seorang je sayang agama saya. Saya seorang je sayang anak cucu saya. Saya seorang je sayang masa depan negara saya. Tak, semua orang kefahaman macam tu. Cuma berbeza dalam pendapat masing-masing. Kita pula menyampah kat orang tu, benci kat orang ni. Masalah hati kita sebenarnya. Itu siapa awak tak benci? Tak ada, semua orang saya benci. Kita yang masalah. Hati yang kedua, masih lagi hati ahli syurga. Tahu tak siapa dia? Hati orang yang dalam hatinya ada perasaan tadilah. Yang tak baik tadilah. Rancor, jealousy, envy, hatred, semua ada. Tapi dalam masa yang sama, dia tak suka perasaan tu ada dalam diri dia. Dia ada benci kat orang, ada menyampah kat orang, ada meluat kat orang. Tak suka orang tu, tak payah tengok. Dia duduk tengok video dia, waktu duduk tulis, meluat lah, bodoh lah, macam-macam. Tak suka, tak payah tengok. Tak suka, tengok benda lain. Ni tengok juga, waktu duduk kata macam-macam kat orang. Contoh, sekadar contoh lah Kita yang masalah, bukan dia. Contoh orang-orang yang meniaga. Kadang-kadang dia kena buat video nampak bodoh, nampak mengada-ngada. Itu cara dia cari rezeki. Kita tak suka, meluat, tak payah tengok. Tak payahlah nak kata bodoh ke, menyampah ke, tak ada maruah ke. Itu bukan kerja kita nak kata kat orang. Hati yang kedua, hati yang dalam hati dia ada sifat-sifat tak baik ni, tapi dia tak suka perasaan tu ada dalam diri dia. Dia jumpa ustaz-ustaz, jumpa imam-imam, jumpa orang-orang yang baik-baik. Macam mana ya nak buat dengki dalam diri saya ni? Macam mana nak hilangkan perasaan saya lagi bagus pada orang?
Saya ini suka pandang rendah pada orang tu, pandang orang ni. Macam mana ya Ustaz nak buang perasaan tu? Perasaan tak baik ada dalam diri dia. Tetapi dia tak suka perasaan tu ada dalam diri dia dan dia usaha untuk keluarkan dia. Dia orang macam ni masih lagi ahli syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, dengki datang dalam hati dah berdosa ke belum? Belum. Dengki ni adalah sifat yang kita tak minta datang, dia datang sendiri. Kita ada orang, dia tengok orang berjaya, macam mana nak dengki kat dia? Macam mana nak dengki kat dia? Tak ada. Dengki ni kita tak payah tanya macam mana, datang sendiri dalam diri kita. Berdosa ke? Tak berdosa. Sebab dia luar kawalan kita. Bila berdosa? Berdosa tu bila kita bertindak mengikut perasaan dengki dan dendam tadi. Mengata dia belakang-belakang, mengutuk dia, keluarkan fitnah terhadap diri dia. Dah sombong tak nak bercakap dengan dia. Tak nak salam dengan dia. Dia datang nak salam, kita tarik tangan tak nak salam dengan dia. Kat sini dah berdosa. Kenapa? Kita telah pun bertindak mengikut perasaan dengki tersebut. Tapi kalau dengki itu datang, kita berpujuk hati. Kenapa pula nak dengki? Rezeki tu Allah tentukan untuk dia. Kenapa pula nak marah? Allah yang bagi rezeki tu kat dia. Lepas tu syaitan kata, memanglah, tapi dia dapat dengan cara tipu. Dia tipu, dia rasuah. Tu pun Allah yang bagi kat dia. Allah redha benda tu dapat kat dia. Allah yang tentukan benda tu dapat kat dia. Dia pilih cara yang tak baik. Allah redha benda tu dapat kat dia. Sebab Allah azab dia kat akhirat nanti. Apa masalah hati aku? Contoh. Orang tu dapat dengan cara halal ke, dapat dengan cara haram ke rezeki tersebut, kita tak boleh dengki juga kat dia. Jadi dia usaha nak buang perasaan dengki tersebut. Dengki ni berdosa bila kita bertindak. Selagi datang dalam hati kita tak buat apa-apa, buat bodoh, buat donor, buat tak tahu dia, tak berdosa. Samalah juga lelaki tengok perempuan yang cantik, yang comel, rasa perasaan minat dalam hati. Normal lah kan? Lelaki tengok perempuan cantik, minat, datang perasaan dalam hati, minat. Normal lah. Dosa. Tak berdosa lagi. Tapi bila ada tindakan, mula bertindak untuk menuju ke arah dosa dengan perempuan tersebut, barulah dikira ditulis dosa-dosa dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang ketiga adalah hati yang dalam hatinya ada sifat-sifat tak baik tadi. Sifat tak baik tadi ada. Tapi dia relax je. Sifat dengki ada, dia layan sifat dengki tersebut. Dia sentiasa burukkan orang tu, dia ajak orang lain sama-sama dengan dia, benci orang tu, dia fitnah orang tu, dia mengata orang tu belakang-belakang. Ni adalah hati ahli neraka. Ini adalah hati ahli neraka. Semoga Allah pelihara kita, selamatkan kita. Boleh? Jadi Allah sebut, Allah cabut daripada hati mereka. Maknanya orang yang masuk syurga ni, sebelum masuk syurga, perasaan tak baik ada dalam hati mereka. Cuma mereka tidak bertindak mengikut perasaan tersebut. Jadi Allah cabut. Bila sebut cabut maknanya, pertama dia ada dalam hati dia, perasaan tu ada dalam hati dia. Yang kedua, bila sebut cabut maksudnya apa? Cabut secara keseluruhan. Tak adalah kata, okey, aku cabut 99% je perasaan dengki tu dalam diri dia. Tinggal 1% je masuk syurga nanti, dengki ada 1%. Tak ada. Satu orang yang nazak, maksudnya Allah cabut nyawa dia. Adakah Allah cabut 95% je nyawa dia? Tak ada. 100% nyawa dia dicabut. Macam itulah juga orang yang Allah cabut sifat dengki, sakit hati, cemburu, meluat ni, Allah cabut 100%. Sehingga kesan dia, mereka akan jadi bersaudara dalam syurga. Kat dunia, kita dengan saudara, seibu sebapa, sedarah daging, boleh lagi dengki. Walaupun balik raya salam. Assalamualaikum, selamat hari raya. Dia pun jawab, Waalaikumsalam, selamat hari raya. Tapi dalam hati, macam-macam persangkaan. Macam-macam kata-kata buruk ada dalam hati terhadap dia. Eleh, nak tunjuk kereta baru. Eleh, konon-konon anak dia seorang pandai. Eleh, konon-konon dia seorang bagi duit raya banyak kat mak ayah. Macam-macam eleh dalam hati. Hati kita ada masalah sebenarnya. Kat dunia dengan adik-beradik yang saudara-saudara yang boleh bergaduh, kat akhirat nanti, orang yang bukan sebangsa dengan kita, orang yang bukan sewarna kulit dengan kita, boleh jadi adik-beradik. Sebab apa? Allah cabut perasaan tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lagi kurang dalam kat dunia ni, lagi kurang perasaan dengki, cemburu, iri hati, menyampahkan orang, benci ke orang, meluat ke orang. Lagi kurang perasaan tu dalam diri kita, lagi tenang hidup kita. Lagi hati kita macam dekat dengan syurga. Hati ahli syurga, tak ada masalah dengan orang lain. Orang tu bercuti luar negara, letaklah gambar kat media sosial dia, dekat status WhatsApp dia. Dia letak sebagai kenang-kenangan. Contohlah, kita elok nak tunjuk ke orang tu boleh pergi luar negara. Nak tunjuk ke orang tu duit banyak boleh bercuti. Kita yang masalah, bukan dia. Kita yang masalah tu. Dia biasa, semua orang akan letak kat status ke, dekat gambar Facebook ke, dekat Instagram dia ke, suka hati dia. Okey? Kita yang tengok tak ada masalah, kita yang masalah sebenarnya. Jadi bagaimana cara Allah Ta'ala buat hati jadi hati jadi apa ya? Hati jadi selamat ke akhirat.
Tengok muka surat 155. Kalau baca 155, Puan Rahimah telah baca Puan Rahimah balik 155. 155. Ya, bawah sekali. Kat sini hatred, relate. Ayat 43. Ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami mencabut rasa dendam dan hasad dengki dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Sesungguhnya Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu kerana apa yang telah kamu lakukan. Terima kasih, Puan. Tengok kat skrin. Macam mana ahli syurga nanti boleh tak ada masalah hati langsung. Okey dengan semua orang. Ni hadis dia. Dalam Sahih Bukhari, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Saya baca terjemah terus dan lewat. Apabila orang mukmin telah selamat daripada neraka, sama ada yang terus masuk syurga ataupun kena masuk neraka dahulu, lepas tu kena keluar balik, maka mereka akan ditahan di atas jambatan yang terdapat di antara syurga dan neraka. Duduk dulu kat jambatan ni. Buat apa kat jambatan ni? Di sana mereka akan diqisas, balas balik, imbal balik untuk setiap perbuatan zalim yang pernah terjadi di antara mereka sesama mereka kat dunia dulu. Dulu dia pernah sepak aku tak balas lagi. Sekarang bagi aku sepak dia balik. Sama ada kita buat orang, orang buat kita, masa tu akan settle. Selesai kat situ. Ada tak puas hati, dia mengatakan kita, ada tak puas hati, dia sakitkan hati kita, sakitkan tubuh badan kita, buang sampah sengaja kat kawasan rumah kita, sakit hati kan? Semua settle kat situ. Tengok, sehingga jika telah dibersihkan, disucikan, selesai dah kat situ. Puas hati dah kita. Kita puas hati kat situ sebab kita dapat balas balik setiap orang yang menzalimi kita. Dan juga orang yang kita zalimi, dia juga puas hati sebab dapat balas balik pada kita. Lalu mereka diizinkan untuk masuk syurga. Dia kata, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya salah seorang di antara mereka lebih mengenali rumah mereka dalam syurga lebih daripada mereka mengenali tempat tinggalnya di dunia ini. Di poinnya apa? Setiap orang akan masuk syurga dalam keadaan settle semua perkara. Semua perkara, masalah hati semua settle. Sebab tu Allah cabut dengki tu, tenang dalam dunia lah. Tak ada masalah, kenapa dia dapat lebih aku kurang, kenapa syurga lagi tinggi aku kurang, tak ada. Tak ada langsung dengki, cemburu. Sebab tu orang dalam syurga boleh isteri ramai. Jadi jangan pilih ke ustaz, macam mana ustaz? Suami saya ramai isteri dalam syurga, macam mana saya nak hidup? Tak payah tanya soalan macam tu. Allah cabut. Ini dengki semua. Baik pada suami, baik pada isteri. Tidak ada langsung. Semuanya menggembirakan, semuanya menyeronokkan. Tidak ada langsung sebarang kerisauan, iri hati, dengki, cemburu, dendam, nak marah, menyampah, meluat. Tak ada langsung. Kat dunia ada perasaan macam tu walaupun kita kaya, rumah kita besar, kerja kita gaji mahal, tapi masalah hati tadi bertimbul dalam hati kita, hidup kita tak tenang. Walaupun kita kerja gaji biasa, rumah biasa, kenderaan biasa, tapi hati tak ada dengki kat orang, tak ada menyampah kat orang, tak ada meluat kat orang, maka hidup kita lagi tenang. Tengok ayat yang diajar. Lah ni kita tak sempat dah, kita sama kehidupan pula. Boleh tak tengok surah Al-Hasyr? Sahabat-sahabat ni dia dengki dengan orang Islam sebab orang Islam tu dapat pahala lebih. Sedangkan dengki kerana pahala, dengki dibenarkan. Muka surat 546, boleh tak 546? Tolong baca dia, Tuan Haji Aziz Dari tolong baca 546. Ayat 9 dengan sebelah dia ayat 10. Ada Tuan Haji Aziz? Ada Ustaz. 546 ayat 9 ayat 10. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yakni Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri
meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dan dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terus 10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yang ini Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun, maha penyayang. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Mereka ni golongan yang masuk Islam kemudian-kemudian. Mereka ada perasaan dengki terhadap orang masuk Islam awal-awal. Kerana apa? Orang masuk Islam awal-awal, pahala mereka lebih, ganjaran mereka lebih. Mereka ialah orang yang awal-awal menghadapi kesusahan bersama Nabi SAW. Waktu dalam surah lain, Allah kata tak sama orang yang spend harta sebelum Fatah Makkah, lepas Fatah Makkah, tak sama. Sebab tahap kesusahan tak sama. Bila tak kesusahan tak sama, orang yang awal-awal, orang yang lebih banyak menghadapi kesusahan, pahalanya lebih. Jadi sahabat-sahabat yang kemudian ni, golongan kemudian ni dengki. Sedangkan dengki itu dengki yang dibenarkan. Dengki sebab pahala dia lagi lebih. Dengki sebab pahala dia lagi banyak. Dengki sebab ilmu dia lagi lebih, lagi banyak. Dengki itu dengki yang dibenarkan, tak salah pun. Tapi dia tetap doa pada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu pengajaran kita dapat, kalau kita dengki dengan orang, salah satu cara nak buang dengki tu apa tahu? Doakan dia. Kita dengki tengok anak-anak dia semua berjaya. Dia dah lah duit banyak, anak-anak semua berjaya pula tu. Kita dengki kan? Apa kita buat? Ya Allah, tambahkan lagi kejayaan untuk mereka, ya Allah. Tambahkan lagi kekayaan untuk dia, ya Allah. Berilah anak-anak dia jadi orang baik, orang soleh, orang berguna untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Doa lagi. Hati kita memang takkan doanya orang kita dengki. Hati kita memang takkan doanya orang kita dengki, tak puas hati. Tapi kita lawan, kita doakan kebaikan untuk dia. InsyaAllah dengki itu hilang. Nampak? Ni, mereka doakan keampunan untuk orang-orang yang mereka dengki. Dan mereka cakap dalam doa tu, ya Allah, janganlah kau letakkan dalam hati kami dengki pada orang beriman. Jadi kita boleh amalkan doa ni. Dan kadang-kadang doa ni dibaca dalam solat jenazah takbir keempat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau kita belajar fiqh, doa ni juga boleh diganti untuk doa kunut. Doa kunut tu kan panjang, malas baca panjang-panjang, nak baca ni saja. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak menjadi masalah tu. Tapi jangan buatlah, nanti orang cakap saya ajar pelik-pelik. Boleh nak buat, kita sembahyang seorang-seorang kat rumah subuh, boleh buat kan. Malas baca kunut yang panjang tu, nak baca yang ni saja boleh? Boleh. Tak ada masalah. Tak batas sembahyang. Boleh terus baca doa ni, ganti doa kunut. Kalau jadi imam kat masjid, jangan buat. Nanti pening kepala orang, nanti susah nak jawab. Sebenarnya boleh, tak ada jadi masalah. Okay. Baca doa ni agar Allah tidak meletakkan dalam hati kita perasa benci, dendam, tak puas hati pada orang lain. Sesungguhnya Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Okey, kita berhenti sini dulu. Boleh? Ada satu hadis dibawa oleh Imam Ghazali dalam bab dengki ni. Imam Ghazali kata, Allah berfirman dalam hadis kursi, orang dengki ni, al-hasidu aduwu nikmati. Orang dengki ni dia sebenarnya bermusuh dengan nikmat aku. Allah bagi si fulan tu nikmat, kita dengki. Jadi awak sedang bermusuh dengan nikmat Allah. Allah bagi nikmat pada si fulan, kaya, bahagia, duit banyak. Nikmat Allah kan? Nikmat Allah. Kita dengki. Kita sebenarnya dengki dengan nikmat Allah, musuh dengan nikmat Allah. Mustakhitun liqada'i. Kita marah dengan ketentuan Allah. Allah yang tentukan dia kaya, Allah tentukan dia bahagia, Allah yang takdirkan dia dapat duit banyak, kereta mewah, rumah besar. Kita dengki. Jadi kita sedang marah dengan ketentuan Allah terhadap diri dia. Yang ketiga, ghairu radin biqismati baina ibadi. Dia tidak redha terhadap pemberian-pemberian aku kepada semua hamba-hamba. Jadi kita dengki kat orang, hakikatnya kita sedang tak puas hati dengan Allah. Kita dengki kat orang, hakikatnya kita sedang tak puas hati dengan ketentuan Allah, ketetapan Allah, takdir Allah. Jadi kalau cari masalah dengan Allah, apa kesan dia? Apa kesan dia? Tak puas hati dengan Allah, tak puas hati dengan ketentuan Allah, tak puas hati dengan takdir Allah. Apa kesan dia dunia akhirat? Na'udzubillahi min zalik. Okey, minggu depan kita sambung ayat baru. Mereka tak akan rasa letih, penat, dan mereka tidak akan dikeluarkan daripada syurga. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Mohon maaf salah silap kalau ada jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Sama-sama. Selamat menunggu Perdana Menteri baru.